دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله والsyukur lillah subhanahu wa ta'ala. Pada petang yang ceria ini, alhamdulillah, kita boleh berkumpul dalam majlis yang diberkati Allah ini, dan saya terima kasih kepada penganjur yang menjayakan program Asa Tanun Kondem pada pagi yang berbahagia ini, terutama kepada Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid dan ahli jawatankuasa yang menjayakan program ini, kedah-kedah, pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga, dan banyak lagi saya rasa tangan-tangan yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa daripada semua pihak, semua lapisan, daripada orang tua, orang remaja, orang tua, orang muda dan syabab. Saya rasa ini adalah satu petanda yang baik bagi masyarakat Teluk semua, untuk nak panggil sama-sama kita nak membina sebuah masyarakat yang berilmu, yang bertakwa, dan sebuah masyarakat yang harmoni dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk ni matahari naik di Madinah. Tapi sekarang ni saya sedang bermasalah dengan matahari nak jatuh. Masya Allah. Qadarallah wa ma syaa' fa'al. Allah. Tak apa, kita kena lawan tu dah. Lawan dengan matahari ni tengok kan. Pengalaman ni, hak duk kecek lawan matahari ni, kau tebah raya so. Tu. Patut ni kali yang kedua, kali yang tiga lah. Duk lawan matahari, masya-Allah. Allahu akbar, alhamdulillah. Tajuk ni jadi panggil susah lah sikit. Sebenarnya kalau duduk letak agenda bernamik itu tak ada susah dah. Tapi oleh kerana berlaku sedikit perubahan kerana Abi Dr. Ismail Lutfi dia terpaksa pergi di Bakok kemarin, dan petang baru sapa dia hak jai. Ya kisah pokok kita berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi, dan dia ucap terima kasih dan berdoa semoga majlis kita dijayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepatutnya Abilah kecek training. Saya ni sekali dengan Ustaz Abdul Latif lepas Maya Isya Kareh, dan Ustaz Abdul Latif dia ambil tajuk kecek apa-apa kita duk letak ni ialah duk kecek di Madinah, fajar timbul di Madinah, di Mekah. Apa dia gapo? Fajrul Islam ke gapo? Gapo tak ingat. Fajrul Islam di Mekah, kemudian Fajar Islam di Madinah. Rung arunti Madinah. Walau bagaimanapun, kita pergi tak tahu semula lah. Kerana saya pun nak kecek di Madinah. Jadi lepas Maya Isya setelah lagi itu, kita pakat dengan Ustaz Teh di Mekah pula. Lagu mana dah. Jadi susah sikit. Alhamdulillah wa syukur lillah subhanahu wa ta'ala. Masa lebih kurang 35 minit nak sampai nes tengok. Saya nak buat rekah ya di Madinah ni,
Kerana tak saya nak ambil panjang perjalanan Rasulullah bermula daripada rumah dia, pergi ke Gua Sur, pergi sampai tengah jalan tu, waktu kita duduk dengan sok mudah. Tetapi kita jangan lupa itu adalah satu perjalanan yang paling berkah, perjalanan yang paling mulia, perjalanan yang paling afdal sekali dalam kehidupan manusia seluruhnya. เป็นการเดินทางที่มีความสิริมงคลเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความบารอกาและก็ความประเสริฐที่สุดนะเท่าที่มนุษยชาติเดินทางมาtak ada dah jalan yang lebih kurang 14-15 hari itulah maka berlakunya hari ini kita hari ini boleh mengucap la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah suara azan suara bel suara iqamah seluruh Islam negeri seluruh pelosok dunia kerana di antaranya perjalanan yang dijalani oleh dua manusia nombor satu dan nombor dua yang paling mulia pada umat ini dan seluruh manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. 15 hari lebih kurang nah Rasulullah duduk jalan tu. Kita tak ada kena duduk kecek dah tu. Cuma saya nak mari potong potong cerita tu setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Al-Madinatul Munawwarah. Setelah daripada para sahabat Muhajirin keseluruhannya telah pun berjaya berakuk orang panggil menghadapi segala ujian, segala bahaya, apa saja yang dipenuhi dengan pengorbanan yang paling hebat yang tidak pernah dilalui dan dirasai oleh manusia, pengorbanan yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim dengan segala-gala pengorbanan, masa, harta, kekasih, isteri, tanah air. Sahabat Rasulullah ni tinggal juga walaupun ada Kaabah, walaupun ada Al-Masjidul Haram, walaupun orang panggil adanya bumi yang paling mulia sekali di atas bumi ni tak ada dari situ. Tapi apabila kala di waktu kena tinggal, Nabi kena tinggal juga. Hijrah. Cerita panjang lah, lepas tu dia paling juga di belakang kan. Waktu dia nak tinggal Mekah tu, dia bersumpah, wallahi, demi Allah, kamu adalah bumi yang aku cinta sekali. Wahai Mekah, dia kecek dengan Mekah. Dan sekiranya aku tidak dihalau, maka aku tidak akan keluar daripada perutmu ni. Itu dia panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada tanah air ni adalah merupakan fitrah sancata yang dia manusia dia kena cinta pada tanah air. Rasulullah duduk teringat dengan kambing, dengan unta, dengan bau rupuk, dengan bau pasir, dengan celah-celah Mekah apa semua, dia kena tahu pengalaman kita ni. Duk kampung mana apa semua pun, gilah mana-mana pun, satu ketika dia akan teringat kepada kampung halaman. Cinta kepada tanah air adalah fitrah. Tapi hak tak sayanya, hak tu hubbul watan minal iman. Hak tu bukan hadis. Cinta kepada tanah air separuh daripada iman. Hak ni bukan hadis. Marin mana tak tahu. Tu kena ingat molek. Tu kita tak apa dia tak kena duk bicara lah. Situ dah. Tapi nak ayat kata hubungan kita dengan tanah air adalah hubungan fitrah semula jadi. Jadi setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kebanyakannya berhijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah, maka di situ terbentuklah satu masyarakat yang diimpi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pilihan Rasulullah di Madinah tu bukan pilihan secara sembrono, bukan pilihan secara kerak tanhan,
Bukan pilihan secara keputusan mendadak esok lusa lagi. Tak. Tetapi pilihan dipenuhi penuh dengan perancangan sistematik, penuh dengan segala persediaan, teriam prom. Nah, tuk yang tu orang panggil duk teriam prom sebelum daripada nak pergi hijrah di Madinah lagi. Jadi kita nanti dengar hak sakti hoyak lah dia teriam prom lagu mana. Nah, tapi nak hoyak kata lagu tu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini kita cuba fokus kepada dasar penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil berkira dasar hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia duduk di Madinah tu. Dia buat gapo sebagai paksi, sebagai dasar untuk nak mendirikan sebuah masyarakat yang harmoni, sebuah masyarakat yang gagah perkasa dan sebuah daulah, satu negara yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cai arai pentan, hak ni hak kita kena mikir pada pagi ni, pada petang ni. Tan gapo? Gapo dia tunje? Gapo panggil asas yang dibina oleh dia panggil daulah kecil. Daulah orang sahabat-sahabat tak ada berapa orang sekali. Nah, di Madinah tu. Nah, sebelum pada duk biak siapa kau beratus ribu, tapi boleh jadi masa tu dalam 10,000 gitu mu. Sekali dengan orang betina, orang tua, anak-anak. Tu pun banyak dah 10,000. Gapo dia asas, gapo dia tunjang saulak hak Rasulullah, orang panggil gitu duduk tanah. Setelah daripada baginda berjaya pergi ke Al-Madinatul Munawwarah. Yang pertama, Allahu Rabbi, kita duduk ngasak mudah. Masjid tak tinggal, Rasulullah tak tinggal buat masjid. Allahu Rabbi. Ni saurek buat masjid. Masjid pada Rasulullah, pada zaman Rasulullah ni, kita tahulah berapa pelepah tamar dengan batu-batu dengan tanah ya. Nah, tetapi masjid hak sungguhnya inti pratya, dia panggil gapo falsafah. Nah, isi kepada masjid itu. Masjid Ussisa ala Taqwa ni, Al-Masjidun Nabawi, yang sebelum pada Masjid Nabawi, Masjid Quba. Dia di Masjid Nabi pula. Gapo Rasulullah nak kepada masjid? Masjid dia panggil bukan bertugas untuk nak mendirikan semaya berzikir saja, tetapi masjid di zaman Rasulullah menepati sebagai tempat ibadah, menepati untuk nak ukar masalah dalam masyarakat, masjid yang boleh memberi bantuan kecemasan, masjid yang boleh menjadi tempat pelajaran, sekolah, tempat mengajar budak-budak, bahkan masjid yang boleh menjadi pusat pentadbiran mesyuarat SAPA Parlimen, bahkan masjid yang boleh menjadi penjara. Waktu Nabi biasa berkah seorang raja Sumamah ni, Sumamah bin Uthal ni, orang puak-puak sahabat pergi temu dengan dia tengah jalan, igat dia nak pergi Madinah, dia nak pergi Mekah, dia nak buat umrah. Raja, seorang raja Sumamah ni. Tapi kita temu kawan sahabat tak kenal siapa pun. Mari serah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sejid. Rasulullah tengok, mu kenal tak siapa ni? Rasulullah kenal. Sebab dia orang pemimpin, orang raja Sumamah bin Uthal. Cuba kita tengok dalam sejarah. Dia dok berkah situ, berkah dalam Sejid Nabi. Berapa lama mana Sumamah duduk dalam Sejid Nabi? 3 hari. 3 hari ni maknanya semaya 15 waktu dah. Sumamah pergi duduk tengok dungan pertikamของนบีและก็ซอฮาบะห์ดูความสัมพันธ์สนิทสนมดูความ
ระเบียบเรียบร้อยดูความสงบนิ่งของsahabatดูความรักtengoknya kasih sayang di antara pemimpin dengan sahabat Allah kena 15 kali semaya pakai jong Allah Sumamah masuk Islam kata tu Sumamah bin Uthal nah mengucap masuk Islam lepas tu dia buat cerita banyaklah sejarah dia tu jadi dia orang yang boycott Quraisy orang yang mula-mula buat al-hisarul al-iqtisadi sekatan ekonomi ni Sumamah ni kerana apa di tempat dia tu orang tempat ada gandum banyak pada masa tu orang Mekah ni pergi duduk ambil gandum tempat dia belaka pada masa tu dia pergi di Mekah dia cabar orang Quraisy dia kata wallahi gandum aku ni tidak akan sapa kepadamu sebutir kecuali dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni besar dah. Ni cerita panjang pula. Tak ada nak bagi hari ni. Nah, tu dia Sumamah. Tapi penting masjid. Betapa perlunya masyarakat kita di tempat kita sekarang ini kaji semula. Belajar semula, kerusuh semula peranan masjid dalam membina ummah. Nak buat lagu mana? Tak boleh nak tiru Masjid Nabawi 100% pun. Allahu Rabbi Masjid rahimahullah kepada Ustaz Hasan Ni'matullah. Saya di antara anak murid dia walaupun tak biasa ngaji sekelas dengan dia tapi biasa dengar kerusuh dia daripada kecil, daripada muda-muda lagi. Nah, siapa kalau ni? Nah, kita duduk dengar ceramah dia, kerusuh dia. Saya rasa masjid Telubai ni kalau pergi duduk di Patai Tonbon ataupun duduk di Cangwak Bakok ke ataupun pergi duduk Chiang Mai ke duduk berasa orang mari dungan anak hari dah. Saya rasa lah dalam pengamatan saya sebuah masjid yang berjaya, sebuah masjid yang orang panggil cukup dengan orang panggil gapo cara untuk nak maju tu cukup dah. Di Masjid Telubai ni. Jazahumullah khairan kepada muassis. Lepas tu disambung oleh generasi pelapis yang bernama Hasan juga Al-Mudawi. Jazahullah khairan. Khairu khalafin li khairi salaf. Jadi orang panggil pelapis yang baik daripada generasi lama yang baik, yang soleh. Jadi, Masya Allah, saya boleh tahu kata, sejak mana kata tempat kita dalam 3 cangwak ni, hak boleh kumpul zakat sebanyak 1 juta, 2 juta setahun. Saya rasa payah nak temu 2 juta setahun. Sebelum Covid tu, siapa kau 3 juta, 4 juta pun ada. Siapa 4 juta pun ada. Mana ni? Masjid mana? Tak ada. Masjid mana yang ada bersamanya sekolah yang kalau nak kata best gapo semua pun boleh kata lah. Nah mungkin lah ni tu saya duduk dengar berita kata tahun depan 2 tahun lagi pun penuh dah beberapa kelas. Tak boleh dah kerana ada orang panggil tawara, orang main duduk semak. Nah Chong, Hong, Tang Hong. Tak boleh. Jadi ini adalah satu kejayaan. Kalau kita tak boleh nak syukur lagi orang-orang tani, orang nara, orang jalan. Kalau tak say nak mari dungan lagi, kita nak pergi dungan mana? Sejik ni. Dalam 3 wilayah ni ada dekat-dekat dengan 3,000 ataupun 3,000. 5 wilayah ni, 3,000 masjid. Seluruh negeri Thai ada 4,000 masjid. Jadi, kalaulah 3,000 masjid ni, kita tidak ada masjid contoh, kita tidak ada masjid yang orang panggil boleh panggil orang-orang mari duk tengok cara tadbir, cara meretah. Nah, yang terbaik, maka apa masjid kita? Buat apa jadi kita duduk bangga kata kita adalah orang panggil tempat negara apa dia tempat Islam banyak, masjid banyak. Buat apa? Kita dah. Jadi hatu saya nak berkongsi ni, masjid ni. Kita nak buat lagu mana beri risalah masjid betul-betul menangani hal masyarakat yang sesungguhnya. Kamakan ahli jawatan kuasa betul-betul bertanggungjawab mas'uliyah, reti tah
bahu dan cakna kepada permasalahan masyarakat. Tiap-tiap masing, tiap-tiap kumpulan. Cuma lah ni kalau nak tambah makan masjid ni, nak tambah dua lagi kalau boleh. Gapo makan hal wanita, ummahat dengan makan syabab pemuda. Tak ada. Sejak ada makan 12 ke makan 14 tu. 12. Perempuan ada tak? Ahli jabatan kuasa wanita Masjid Taluban. Masjid Taluban boleh ada. Dia ada sebelum dia. Tapi bapa boleh masjid itu mengasingkan kegiatan wanita sedangkan dia separuh masyarakat, nisful mujtama.ส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของสังคม tapi tak boleh masuk dalam dewan mesyuarat masjid. Pelik juga ni. Pas pemuda teruk lagi. Pemuda ni boleh jadi 2 ใน 3 ของสังคม ambil umur 7 tahun sampai ke umur 25 ni 2 ใน 3 คือพลังนะคือความเคลื่อนไหวคือไดนามิก tapi kita tak ada wiprene kepada pemuda, kepada syabab, tak ada. Masa Rasulullah, Mus'ab bin Umair, Mu'ad bin Jabal, Usamah bin Zaid. Nah, semua itu adalah remaja yang Rasulullah memberi satu amanah besar kepada mereka umur 15-16. Itu kita nak dah. Tu masjid nak buat lagu mana? Nah, yang boleh mewakili masyarakat, boleh beri bantuan kecemasan nak buat lagu mana? Siapa-siapa ke masjid ni saya boleh buat masjid, maksud saya ni masjid hak resmi dengan majlis dan masjid hak tak resmi dengan majlis. Ada lagi dalam wilayah Tani ni masjid-masjid yang tidak ada mengajar Quran. Ada. Kita yang duduk bangga kata banyaknya masjid tapi aktiviti kegiatan masjid tak ada. Tu penting dah. Kalau nak kecek haflan masjid ni banyak. Allah, saya biasa kecek apa dia kurban baru ni lah. Saya wari aku sejak di 5 wilayah ni. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ni ada 3,000 buah masjid. Kalau 3 wilayah Taning Nara Jalan kita ambil aku mudah-mudah 2,000 buah masjid. Cuba kita bayangkan 2,000 buah masjid ni kalau tiap-tiap masjid buat kerbe 10 ekor. 10 ekor sutes sejik. 2 celia purata. Jadi maknanya 3 wilayah ni akan gerbe lembu sebanyak 20,000 ekor. Kalau kita ambil 10 ekor, 20,000 ekor. 20,000 ekor tu cuba kita kali dengan 20,000 kub. ได้เท่าไหร่พวกเราลองจิ้มดู400 กว่าล้าน400 ล้านบุกแค่400,000 นะ400 juta kub 400 juta kub ni kita nyogi makan, nyogi bakar, nyogi pinggang dalam masa 3 hari lepas tu licin geling tak ada. Kena kau dengan hikmat Islam mari duduk oyak gerban pada kita. Duduk suruh gerban 400 juta. Hak ni cepat dalam 3 จังหวัด di masuk 3,000 di apa dia Segara Setun di siapa seluruh negeri sia negeri Thai 4,000 Allah ngan penพันล้าน tapi kita pergi duduk makan kita berihan catkan maiถูก sampai ke 3-4 hari habis licin sun. Pahala boleh ke tak? Kita tidak hak tu duduk di niat masing-masing. Tetapi tidak mungkin Islam suruh satu syariat yang menelan belanja ribu-ribu juta tetapi tidak ada kesan ไม่มีผลเป็นเชิงประจักษ์tak boleh ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารนี่คือความมั่นคงทางอาหาร anak cucu kita yang pakai miskin boleh makan daging sampai ke setahun. Kita nak buat lagu mana? Ini fakan bahanด้วย Kalau sejak terlebih tak buat lagi ni, saya buat dah di halu-halu di kampung pada Terbak di Serong tu, saya buat thanakan kurban. Alhamdulillah boleh kupur sebanyak 200 kilo. Boleh 4 ekor 200 kilo kita beli tu chair kita buh 200 kuah kilo.
Lepas tu kita akan janji buat nak jamu kepada orang pakai miskin, terutamanya pelajar-pelajar yang mengaji qiraati selama 40 minggu. Telur tangpi kita nak pakai. Gapa? Daripada barihan catkan. Nah, hak tu hak masjid sebagai contoh ya tu, sebagai contoh. Contoh. Lepas tu kalau buat muka lain lagi, Masya Allah, dengan melalui masjid, boleh ke penha, orang panggil pentan ni, ke penha radap rakyat ni boleh banyak. Siapakah pak kita lah ni duduk risau kepada orang, kepada anak cucu, kepada pemuda kita. Di mana? Di mana syababul masjid? Di mana al-mujtama yang ada masjid? Di mana syabun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid? Di mana pemuda yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid? Gapo maksud terikat ni? Maksud terikatnya sebelum bayar dia ada dah. Tu baru terikat. Bukan komak lepas pada Tok Imam semaya 2 rakaat baru gugang-gugang gi sejak juga tapi tak terikat lagu tu. Terikat ni sebelum bayar 5 minit dia cokong siapa. Kita nak lagu mana di sebuah masjid dalam kawasan Tani Naga Jalan ni sebelum bayar ni ada 2 sah. Allahu Rabbi, terutamanya semaya subuh kau semaya asar kau. Nah, sebelum bayar 5 minit penuh dah 2 sah. Allah, benda pelik sing maha secan mak tepat kita kalau berlaku lagu tu lah. Tapi kalau negeri lain biasa dah. Kita tak pergi Mekah sama kan? Kita pergi Madinah kan? Nah, kita pergi negeri-negeri Arab lagu tu ya belum bayar penuh dah. Dia mau duduk hungar lagi nah untuk nak mendapat azan dan kefadilah azan dan sebagainya. Waktu yang pertama dah, Masya Allah. Yang kedua, Allah. Halo? Halo? Hubungan ukhuwah. Ini tunya yang kedua dah. Tunya yang pertama, masjid. Tunya yang kedua, ukhuwah, persaudaraan. Orang kecek banyak dah ni. Saya tak kecek hari ni bukanlah saya tak ambil penting hal ukhuwah tapi masa tak ada. Persaudaraan dalam Islam siapakah dua beradik hak tak kena mengaku ni kawan tu mari Mekah kawan ni duduk Madinah nyo boleh buat adik beradik lebih pada adik beradik lagi. Oh besar ni boleh buat lagu mana. Dan siapakah cerita ada ke? Nah, nak cerah bining, nak wi tanah, nak wi apa semua kawan tu. Tapi tak berlaku. Tak berlaku dah cerah bining apa semua tak berlaku. Cuma ada tawaran daripada puak Ansar. Nah, kita tengok bini aku 2-3 orang tu. Nah, mungkin yang mana mau ambil. Siapa tahu tu tapi balik orang muhajirin pun penลูก ผู้ชายพอ Nah, pen ลูก ผู้ชายพอ dia mau nak wi tanah, kau nak wi gaji, nak wi duit. Nah, aku tak say duit, tapi mu tunjuk aku mana kedah, duduk mana kedah. Ya lagu tu dia main sama main lah. Nah, bukan kawan tu nak ui, kawan ni timur lalu tak ada. Nah, itu ukhuwah. Ukhuwah yang intim, yang kukuh, yang padu, kuat, sampanan, fan. Lebih daripada hubungan darah lagi. Hak ni nak buat lagu mana, kita kena pergi belajar semula al-ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, perundangan. Allah besar ni kod mai ni. Rathamanun. Perundangan yang orang sebut kepada kita Rathamanun Syabab Madinah, Sahifatul Madinah, perjanjian Madinah. Panjang juga cerita ni. Kalau nak kecek kat perjanjian Madinah ni, boleh kecek sampai ke Isya pun. Tapi saya nak buat lagi dua ya. 2-3 perkara yang nak suruh puak kita mikir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat undang-undang tu. Dia tulis sendiri. Tulis sendiri maksudnya dia tulis pada orang penulis dia tu lah. Dengan melalui wahyu. Ada kimatra. Rathamanun Syabab Madinah ni miki matra. Ada 52 matra. Dalam 52 matra niมี25 matra niที่พูดถึงเรื่องมุสลิมโดยเฉพาะ
25 ban, 25 gapo dia panggil fasa. Nah, yang berkecek untuk nak atur perundangan di antara orang Islam dengan Islam. 25 fasa. Jisibha kho, jisibha matra. 27 matra adalah undang-undang yang bersangkutan dengan orang panggil orang Islam dengan orang yang bukan Islam, terutama dengan orang Yahudi. Tengok betapa adil, betapa rahmatnya agama ini. Siapa kau buat undang-undang mula-mula tu pergi duduk buat undang-undang hak Yahudi, hubungan dengan Yahudi, hubungan dengan orang non-Muslim, hubungan dengan orang minoriti, con kelum noi, hubungan dengan orang-orang yang tangsa senik sebanyak 27 kho, 27 matra. Waktu Rasulullah berada di tampuk kepimpinan, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin tertinggi, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kuasa penuh untuk nak bertindak, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil padu kepada con kelum noi, kepada orang on kepada orang tangsa senik, kepada kon tahu kon ke yang orang panggil berbangsa asing. Di mana agama mana mai duduk ajar siapa tangan ni? Tak ada kecuali Islam. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, tak ada nak kecek Sahifatul Madinah ni. Saya sebenarnya saya buat buku dah, patut duk biasa baca ketebah dah, sip songko. Nah,รัฐธรรมนูญฉบับMadinah, nah, rangsan sangkom heng santipap saya tulis dah. Pok kita boleh pergi baca lah insya-Allah. Nah, tapi nak ayat kata ini adalah perundangan bertulis pertama kali dalam sejarah manusia. Kita duk ngaji perawat tu, perawat sak ni apa? Orang panggil apa? Maha Kotibat. หรือว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกนุกาโปเดียวมักนาคาตานุมักนาคาตากาโปtak tahu. Hak tu berlaku pada tahun 1758 miladi. Lepas daripada hijrah apa dia Sahifah Madinah ni keluar 700 tahun. Di Amerika yang orang duduk bangga kata negara maju, negara bebas, negara berundang, Amerika baru adaรัฐธรรมนูญมากกว่า200ปีไม่ถึง300ปีtak sampai 300 tahun. Amerika. Pak kita cuba kita tengokรัฐธรรมนูญpak kita ni berapa. Nah, semain 2475. Lepas tu soyok sekali, cikแล้วฉีกอีกฉีกแล้วฉีกอีกนี่ 17-18 kali dah apa. Buat semula cikแล้วฉีก. Nah, ini nak soyok pula ni. Tak lama. Tak itu ke? Tu, tapi perundangan Islam kemah, kejap. Nah, terutamanya bui hak kepada orang warga negara Madinah tu. Nak duduk di Madinah kena taat, kena ada hak, kena ada kewajipan, kena ada tanggungjawab sama dengan orang-orang Islam. Banyak dah cerita. Nah, Sahifah Al-Madinah. Dan yang akhirnya ialah tu apa dia tangga orang panggil gapo tier yang keempatnya. Hak ni tu jari orang nak kecek. Yang pertamanya masjid, yang keduanya ukhuwah, yang ketiganya kotmaiรัฐธรรมนูญ.รัฐธรรมนูญniรัฐธรรมนูญuntuk nak jaga seluruh manusia dah, bukan kotmai untuk nakทำลาย ประชาชน. Bukan nak ทำลาย ลูกๆ หลานๆ. Bukan nak buat benda halal jadi halal. Dak nak mengharamkan benda haram. Nak mengkejikan benda keji. Singผิด ก็ถือว่า ผิด. Undang-undang hal aku tu undang-undang nak jaga benih. Undang-undang nak jaga orang molek. Nak mencetak orang molek. Bukan undang-undang nak timur orang jahat. Nak buat orang pening. Nak buat orang gila. Nak buat orang tak erti kepada agama. Nah, tak, apa dia dak hatu tak ada. Undang-undang pasal tu tak ada, minta maaf. Nah, tapi undang-undang dalam Islam ni, undang-undang paling kurangnya dia nak jaga maqasid asy-syariah. Maqasid syariah, nak jaga akal, nak jaga agama, nak jaga nyawa, nak jaga harta dan nak jaga keturunan. Nak jaga 5 perkara ni. Tapi undang-undang lain daripada Islam nak peracur agama, nak peracur harta,
Nak peracur tubuh badan, rangkai. Nah, tu dia nak peracur belakang. Siapa kakak, siapa kau setik panjang nak peracur habis. Itu tak sih. Yang keempat hak sakninya, รื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจ Allah besar sungguh hak ni. Setelah daripada ada masjid, setelah daripada ada ukhuwah yang intim, yang kukuh, setelah ada unai-unai yang hebat dan perkasa yang mengiklankan kedaulatan dan kemerdekaan sebuah negara pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, maka yang keempat ni Rasulullah bina gapo? Setekit. Jangan lupa hak ni. Allah. Sebab tu saya rasa terubai ni cukup dah ni. Dengan kemampuan yang ada lah. Sebab apa masa tu Rasulullah hidup di Madinah tu Rasulullah sedang menghadapi pacena dengan kelum yu. Bani apa? Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni dia ada kedai dia. Dia ada rongan dia, dia ada pasar dia, konkai talat mi, tuk yang. Di Madinah tu tempat Madinah tu dia panggil terkenal dengan tempat adopsi. Mi relek, tat lek, mak di Madinah. Bani Qainuqa mai duduk situ, dia buat rongan pedai, dia buat rongan sia, gapo sia krok. Dia buat dengan alat-alat pedai, lepas tu pergi duduk pelaga puak Madinah suruh pergi. 100 tahun pergi. Tujuan apa nak suruh orang Madinah pergi masa tu dia panggil Yasrib. Bapa nak boleh jual baju besi dia tu? Allah. Sejarah ni kelik semula pula yu'idu tarikh nafsahu. Perwatsat yon roy sama. Siapa kau orang Madinah, puak Yasrib tak ada mikir ke lain. 100 tahun duk pergi sama sendiri. Adik-beradik, sepupu pak ye. Pergi. Tiba-tiba Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, mari duduk kop koiผลประโยชน์ทุกอย่างที่เป็นของชาวยัสริบ Daripada Kedah, ada hang, ada konkai talak, apa semua duk dia belaka. Rasulullah mari nak belawai dengan hak ni, sistem reba, sistem makai kelo, sistem penipu, sistem dia panggil gapo lagi, macam-macam, corruption. Sistem gapo? Ihtikar ni gapo dia panggil? Ihtikar gapo dia panggil? Dia mau jual minyak ada. Besok nak mahal tu malam ni tak ada. Kaktun. Tun sinkha tu kaktun. Kaktun sinkha. Jong nah masa-masa dulu pun kita nak negon kena belajar perangai puak Bani Qainuqa atik. Dek tu kita duduk supa dengan Bani Qainuqa. Esok nak naik minyak malam ni tak ada, dia nak cari tak ada. Apa tu? Pesen-pesen ni semua tu dikuasai dan dimonopoli oleh Bani Qainuqa dan dihapus, dibantras dengan sepenuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjaya naik. Dengan sebab dia ada daulah. Orang pun pandai, orang bijak dah. Puak-puak Mekah dia pandai menegak dah, daging darah dia dah. Abdul Rahman bin Auf ni ke? Tak ada anak dia menegak dah. Jadi apabila dia ada media, ada peluang, maka sistem yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju. Sebab tu Rasulullah masa mula-mula dia buka kedai tu dia pergi jalan dalam nak. Jalan dalam kedai, gidok tengok kaca-kaca mana hak basah. Gidok cocok. Tok, ni basah ni apa ni? Kuna pak mai di. Basah di bawah. Nah tu jual kata, tak ada arah ni kena hujan sikit. Kalau kena hujan, mu kena ambil hak basah tak luar. Tak atas, biar orang tengok nampak selalu dah. Nah, dia orang jual masa dulu dia jual sebuku selalu dah. Nah, kena ambil hak tak molek tetap atas selalu dah. Lalu Rasulullah sabda, ingat molek dah hadis ni. Man ghasya falaisa minna. Man ghasyana dalam satu riwayat. Man ghasyana falaisa minna. Siapa-siapa penipu, maka dia bukan daripada jalan aku. Hadis ni asalnya di Kedah, apa dia di Madinah. Nah, pak kita mai duduk menipu kok ni tak ada apa lah. Hadis tu boleh umum, boleh pakai umum. Tak ada apa, tapi asal hadisnya ni. Jadi nak ayat kata ini adalah keempat-empat paksi, keempat-empat orang panggil tie. Nah, yang
Orang panggil benarnya Islam pada masa itu, dan daripada situlah lahirnya Daulah Islamiyah Al-Ula dalam sejarah Islam. Nah, setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpenat lelah di kota Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Nah, maka di situ Rasulullah bangkit semula daulah, maka berlakulah dengan apa yang berlaku peperangan, berlakunya hubungan di antara pemimpin dengan pemimpin. Jadi nak ayat kata itu adalah sebagai petunjuk petanda kata Rasulullah daulah adalah mula ada daulah, ada negara ada di Al-Madinatul Munawwarah. Itulah barangkali peluang pada malam pada petang ini. Alhamdulillah. Nah, wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada puak kita semua. Dan saya nak akhiri dengan cerita sikit ya. Ada ayat dah di ngajar di Subul Salam hijrah ni. Tapi nak ayat cerita orang tua. Dan nama dia Damurah bin Jundub. Puak kita kena pergi cari semula ni cerita dia ni. Damurah bin Jundub, orang tua duduk Mekah. Masuk Islam dah, tapi orang lain pergi habis, dia tak lagi kerana tua. Lepas tu, dia dengar ayat Quran orang sahabat Abdul Rahman bin Auf hari.